Inang-inang, Ya, tuanku. beta rasa gundah gulana kebelakangan ini. Beta pun tak tahulah sebab apa. Makan pun tak kenyang. Mandi pun tak basah. Tidur hamba pun tidak lena. Beta, apakah gerangannya, Mak Inang? Jika begitu, tuanku, sudikah kiranya hamba persembahkan tarian untuk tuanku? Baik, Mak Inang. Wah, Assalamualaikum. Indahnya tarian ini. Waalaikumsalam, Mira. Tarian apakah ini, Tuan Hamba? Tarian- Patut ingin belajar. Tarian itu dinamakan tarian Asas Inang. Tarian Asas Inang. Ya, saya. Wow, itulah dia yang akan kita belajar hari ini, iaitu tarian Asas Inang. Tapi sebelum tu, bolehkah saya mulakan kelas kita ni dengan satu pantun dulu, cikgu? Boleh? Boleh, Mira. Saya cuba beri pantunnya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, selamat datang untuk saudara. Boleh ke cikgu? Macam tak kena je. Boleh lah. Boleh tu. Bagus. Assalamualaikum semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan bersama dengan Mira di studio ada Cikgu Azmi dan juga Cikgu Siti. Hari ini kita akan belajar tarian Inang. Dan cikgu datang dari mengajar dari Sekolah Seni Malaysia Perak. Ya, saya. Okey, kalau kita nak berkenalan lebih lagi dengan cikgu-cikgu kita ni, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itu dia sedikit latar belakang kedua-dua cikgu kita. Sangat hebat pengalaman masing-masing. Cikgu, hari ini kita nak fokuskan kepada murid-murid mendengar rendah. Di mana kita nak belajar seni tari, iaitu tarian Inang. Mungkin Cikgu Azmi boleh cerita sedikit tentang asal-usul ataupun pengenalan kepada tarian ini dulu, Cikgu. Ya, okey. Untuk pengetahuan semua, tarian Inang adalah tarian pergaulan Melayu dalam masyarakat Melayu semenjak pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Wow, okey, itu pengenalannya. Ya, Asal usulnya pula dari zaman dahulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Wah, itu dia. Maksudnya dah lama lah ni kan, Ya, cikgu, saya. tarian tu. Ya. Kemudian dibawakan ke sini kan. Ya, saya. Bagaimana pula dengan tokohnya yang mula mengajar tarian Inang ni, cikgu, yang mencetuskan idea ni? Mungkin ada tokoh-tokohnya. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Assalamualaikum dan selamat petang semua penonton di rumah dan rakan-rakan Mira, juga Azmi. Okey, saya Siti Nolianti binti Ramli. Boleh panggil Cikgu Siti. Merupakan Ketua Panitia Seni Tari Sekolah Seni Malaysia Perak. Merangkap jurulatih seni tari Sekolah Seni Malaysia Perak selama 3 tahun. Baik. Okey. Seterusnya, Cikgu Azmi. Okey, saya Muhammad Azmi bin Razali. Saya adalah Ketua bidang seni tari Sekolah Seni Malaysia Perak. Baik, okey cikgu. Sebab tadi pun kita dah belajar sedikitlah tentang pengenalan, dah masuk sedikit. Fast forward, laju sikit, tak sabar nak belajar. Okey, sekarang cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa cikgu, kita kena ikut kepada SOP. Memandangkan kita masih belum menang lagi, jadi saya persilakan Cikgu Siti terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Silakan cikgu. Baik. Okey, kemudian diikuti dengan Cikgu Azmi.
Biasa lagi pula. Apabila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Cikgu ada sampul, cikgu? Ada. Okey, cikgu. Tadi kita dah tahu sedikitlah tentang tarian ini, tentang pengenalannya, tentang asal-usulnya kan dari zaman dahulu lagi Ya, saya. sampai ke sekarang ni kan. Mungkin cikgu boleh cerita pula keistimewaan tarian Inang ni. Apa yang buatkan dia lain daripada tarian lain? Okey, baik Mira, Cikgu Siti dan anak-anak murid di luar sana dan penonton-penonton, cikgu akan terangkan sedikit ya tentang tarian Inang. ya. Inang itu bermaksud ya, kita ambil dari perkataan inang itu sendiri iaitu bermaksud pengasuh. Okey ya penonton semua, kalau kita nak tahu ya tadi ya ada sedikit-sedikit salah Ya, lakonan lakonan menunjukkan saya ni adalah sebagai Mak Inang dan Cikgu Azmi ni adalah sebagai anak raja. Ya, okey. Itulah tarian inang dan tarian inang itu sendiri boleh dirujukkan juga sebagai tarian Mak Inang. Okey, untuk perkembangan dia ya Mira, perkembangan tarian Inang itu sendiri berlaku pada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, betul. iaitu pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okey, Okey. pada tahun 1970, tarian ini tadi telah disusun semula oleh tokoh-tokoh dan pengamal-pengamal tarian Inang di Malaysia. Okey, antaranya adalah yang dirujuk adalah Allahyarham ya, maafkan saya, Allahyarham Said Manaf. Okey, dan betul. tadi repertuar tarian tadi telah disusun semula dan digarap oleh seorang profesor daripada Universiti Malaya iaitu Profesor Dr. Muhammad Anis bin Makno dan seterusnya ya untuk pengetahuan Mira, Cikgu Siti dan penonton-penonton di rumah dan anak-anak murid saya ya di luar sana. Okey. Tarian Inang ni ya asalnya repertuar lama tadi telah digarap ya semula menjadi satu repertuar baru dipanggil tarian Inang Baharu. Baik, Inang itu dia. Baharu. Wow, panjang pengenalannya cikgu. Ya, Okey saya. cikgu, saya nampak dekat belakang tu ada teknik dan juga pergerakan bagaimana untuk tarian Inang ni. Mesti kita nak belajarkan bagaimana nak bergerak, struktur tarian ini. Tapi macam biasa cikgu, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah kalau nak tahu lebih lagi bagaimanakah cara nak bergerak ataupun pergerakan untuk tarian ini, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Hendak ku sulam sembilan para sejengkal hatinya. Langkahmu tuan permata intan cahaya tumpang cahayanya. Kalau tahu coraknya beranggi, corak kasih suci ku emas. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan dari A, B, C, D, E 1, 2 dan 3 hingga kami tahu kira. Dan semua akan kami kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajar kami. Kaulah pelita hidup bagi kami semua. Menuju jalan ke arah yang benar, penuh ikhlas dan tulus. Membimbing dan mengajar untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu. Hingga kami dewasa dan ingat selalu. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Sayang cikgu. Didik TV KPM. Baik, itu dia video yang berceritakan tentang Hari Guru. Saya sayang guru, #terima kasih cikgu. Dan bila bercerita tentang guru ni, macam semua sedia maklum yang kita bakal sambut Hari Guru tidak lama lagi pada 16 Mei. Jadi, kita terima banyak sangat kad-kad tentang sambutan Hari Guru ni cikgu. Sama ada kad ikat dan juga kad fizikal yang dihantar daripada seluruh murid-murid dari seluruh Malaysia kepada kami. Jadi, saya nak tengok dulu satu kad yang dihantar dalam talian. Jadi, ayo kita saksikan ikat tersebut.
Wah, itu dia sangat cantik. 16 Mei 2021, #terima kasih cikgu. Terima kasih kepada murid yang menghantarkan kad tersebut. Dan di studio juga ada kad fizikal yang kami terima. Jadi Mira baca satu dulu cikgu. Ya. Baik, dan inilah kadnya. Wah, okey. Terima kasih cikgu. Daripada adik Batrisha Syifa binti Bustamam, 6 wawasan. Okey, tengok dalam dia. Cantiknya. Terima kasih cikgu. Merah menyala si bunga raya dipetik sekuntum buat ibunda. Terima kasih guru semua menjadikan muridnya orang yang berguna. Saya sayang cikgu. #terima kasih cikgu. Baik, terima kasih adik Batrisha atas kad ni. Cikgu, bila cerita tentang Hari Guru ni kan, mesti saya. cikgu pun sambutan Hari Guru ada buat tarian juga cikgu. Ya, Mesti saya. ada kan buat Ada persembahan persembahan. kan? Ya, Okey. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan tentang seni tari ni, pengenalannya, asal-usulnya dari mana kan. Dan bila di segmen yang kedua ni, kita nak belajar pula pergerakannya. Macam mana pergerakan tu cikgu? Silakan cikgu Siti. Okey, hari ini untuk kita belajar dalam tarian inang, kita kena tahu dulu teknik pergerakan. Okey, dia ada dua teknik dari segi teknik tangan dan juga teknik kaki. Okey, untuk teknik tangan dia ada dua jenis, iaitu yang pertama pergerakan lenggang serang tepis. Yang kedua, lenggang lambung angin. Okey, untuk pergerakan lenggang serang tepis, dia ada dua bagi perempuan dan lelaki. Okey, untuk perempuan, paras dia adalah di paras pinggang. Okey, tangan dibuka dan dilenggangkan. Depan, belakang. Ini dipanggil serang tepis. Ya, untuk paras lelaki pula. Okey, untuk lelaki pula, untuk pengetahuan Mira dan pelajar-pelajar di luar sana, okey, untuk lelaki parasnya adalah paras bahu ke bawah sedikit dan didepakan supaya menunjukkan kegagahan seorang lelaki dan terus bergerak mengayunkan tangan. Okey. Untuk teknik tangan yang kedua pula ialah lenggang lambung angin. Okey, untuk lenggang lambung angin sama juga paras tangan untuk penari wanita. Okey, iaitu tangan menggenggam. Dia nama dia seperti menggenggam telur dan melepas. Dia menelur dan melepas. Dan lakukan juga di sebelah kiri, kanan dan kiri. Selalunya ragam untuk teknik tangan ini dia bermula dengan kaki kanan, tetapi tangan dia akan bermula dengan tangan kiri. Okey. Yang seterusnya itu adalah teknik tangan. Untuk teknik kaki pula, dia ada 3 jenis teknik kaki. Yang pertama ialah langkah berlipat. Yang kedua ialah langkah silang. Dan yang ketiga ialah langkah berhempas. Ketiga-tiga langkah ini ada dalam tarian inang. Okey, saya akan tunjukkan untuk langkah berlipat. Okey, langkah berlipat ni selalu digunakan dalam asas lah, lenggang asas. Okey. Kaki ya. Okey. Bermula dia ada hempasan, dia ada kaki dijengkitkan. Okey. Dia diletakkan kaki kiri dijengkitkan. Okey. 2 3 4 5 6 7 8. Boleh? Kita cuba lagi sekali ya. Boleh, cikgu. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, itu adalah teknik langkah berlipat. Okey, langkah berlipat. Saya tanya cikgu, tadi kan masa cikgu berdiri tu, saya nampak ada bengkok sikit kaki. Boleh ke kalau kita bergerak tegak je macam ni? 1 2 3 4. Sebenarnya memang itu adalah mesti dibengkokkan menunjukkan adab dalam budaya Melayu. Ya, betul juga Azmi? Adab dalam persembahan, sebuah persembahan tarian pergaulan Melayu. So menunjukkan lembutnya, liuknya seorang penari dia wanita. mesti merendahkan diri. Merendahkan diri sikitlah. Baik. Okay. Seterusnya ialah teknik kedua ialah langkah silang. Okey, sama juga langkah silang dimulakan dengan kaki kanan dulu ke kanan. Okey. Dia akan melangkah kaki kanan dan kaki kiri disilangkan. Okey. Sama juga dilakukan sebaliknya.
kaki kiri silang. Okey. Okey, kita cuba lakukan dengan kiraan. Okey, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Betul cikgu? Betul. Okey, Betul. lepas dah okey. Okey. Okey, yang seterusnya teknik pergerakan yang ketiga ialah langkah berhempas. Okey, langkah berhempas ni sama juga dimulakan dengan kaki kanan. Okey, tetapi disilangkan di depan. 1. Lepas tu dia ada henjutlah ke belakang. Okey. 2, 3, 3, 4. 4. Sama juga lakukan di sebelah kiri, kanan pula. 1, 2, 2, 3, 4. Okey. Ini ada sedikit suka sikit kat sini. Okey. Okey, boleh kita cuba lagi Boleh, sekali cikgu. untuk lagam langkah berempas. Okey. Okey, kita buat terus. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Okey, boleh? Okey cikgu. Itu untuk pergerakan kaki langkah teknik hempas. baru. Okey, Seterusnya Siti seterusnya akan membuatkan ragam tari ya murid-murid. Ragam ragam-ragam dalam tari iaitu struktur di mana teknik pergerakan tangan dan kaki tadi telah digabungkan menjadi satu ragam. Silakan Cikgu Siti. Okey. Seterusnya dalam tarian inang inilah ragam yang kita akan belajar. Okey, yang pertama ialah asas. Asas ni menggunakan teknik serang tepis dengan langkah berlipat. Okey, yang kedua lenggang lambung angin, yang ketiga jemput sudi, yang keempat tumpang sendeng, yang kelima pusing jaga bagi penari untuk lelaki dan pusing malu untuk perempuan, dan seterusnya menolak ombak, dan yang terakhir adalah tumpang lalu. Okey. Okey. So, murid-murid semua dapat tak macam mana Cikgu Siti terangkan tadi? Dapat, Iaitu Cikgu. Mira, okey, ragam tari ada 8. Ada 8 dan itu asas lenggang lambung angin, jemput sudi, tumpang sending, pusing jaga untuk lelaki dan pusing malu untuk wanita, menolak ombak dan tumpang lalu. Okey, sekarang saya dengan Cikgu Siti akan menunjukkan ragam yang pertama ya Mira. Mira boleh ikut dan anak-anak murid saya di luar, penonton-penonton di luar pun boleh ikut sama dengan cikgu ya. Macam mana kita nak buat pergerakan ragam asas. Okey, kita mulakan ya. Untuk macam biasa lelaki tangan dia ke atas sedikit mendepa dan perempuan macam Cikgu Siti buat ya Mira. Okey. Sekarang kita gerakkan. Ready? Ready cikgu. Kita buat slow dulu. Kita buat kiraan perlahan. Ya. 8. Ready? 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat tak Mira? Okey. Okey. Okey, anak-anak murid cikgu di luar, pelajar-pelajar dan penonton dapat tak? Dapat, mesti dapat cikgu. Okey. Sebelum tu jangan lupa sentiasa merendahkan diri Ya. dan postur badan ni ada sedikit forward ke depan. Ke depan sikit. Ya, betul Cikgu Dia Siti. membentuk postur badan. Seperti yang cikgu cakap tadi ya, dia tadi ya, itu Mira ya. Itu adalah satu-satu adab ya dalam persembahan. Dipanggil adab dalam persembahan, iaitu antara elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam sesuatu persembahan tarian. Okey, seterusnya kita tengok lenggang lambung angin. Okey, lenggang maafkan saya, lenggang lambung angin tadi, macam tadi saya cakap tadi, lelaki meneluh ya dan melepas tangan dia, dan perempuan Sama macam Cikgu juga. Siti buat. Okey, diparas pinggang. pinggang. Dan tangan bila kita putarkan kat sini, tangan di sisi kain. Kalau kita ni dalam tari inang, ya, macam ni cikgu, pegang? Singsing. Macam ni? Singsing. Macam ni? Singsing di masa Okey. dipegang di sini. Okey, untuk pengetahuan penonton dan anak-anak murid cikgu di luar di sana dan Mira ya. Okey, lambung angin tadi dibuat dengan langkah
kaki berlipat. Okey, kita cuba kita ya. cuba ya. Mari. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Yes. 5, 6, 7, 8. Dapat Mira? Okey, dapat cikgu. Okey, Macam ni. kita teruskan kepada yang seterusnya, jemput sudi. Okey, jemput sudi ya untuk pengetahuan Mira. Jemput sudi selalunya tarian ini ditarikan secara berpasangan Ya, antara betul. penari lelaki dengan penari perempuan. Okey, pola dia, pergerakan dia tu berbentuk C. Huruf C. Huruf C. Ya, huruf C. Okey, Cikgu Siti boleh tunjukkan untuk perempuan dan saya akan tunjukkan bentuk Lelaki. lelaki. Okey, macam mana Cikgu Siti? Untuk ragam jemput sudi ni dia ada 1x8 untuk habiskan gerak. Baik. Okey, pada kiraan 1 hingga 4 tangan dibuka 1 2 3 4. Okey, untuk perempuan dia tak boleh buka besar. Dia di paras pinggang saja selari. Okey. 5 6 7 8. Okey, dia mesti cucuk bawah. ya. Okey. 6 7 8. Untuk kaki pula dia hanya berjalan. Berjalan Menapak saja. Menapak Kita membentuk menampak C membentuk tu. huruf C. Okey. Okey, manakala untuk lelaki pula ya, penonton dan anak murid saya di luar sana. Okey, untuk pergerakan lelaki, depakan sedikit tangan anda dengan kiraan sama juga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, Okey, kita so- cuba. Okey, kita cuba dengan Cikgu kaki. Siti Boleh, dengan pergerakan berpasangan. Baik, Okey, boleh, membentuk huruf C. Ready? 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat Mira? Okey, dapat cikgu. Tapi Okey. lain sikit kan. Lelaki dengan perempuan lain kan Ya. Dia pergerakannya? lain dia pergerakan dia. aras dia, Aras aras. dia lain. Okey. Okey. Ya. Okey, pelajar-pelajar saya rasa mungkin nak tahu lagi. Okey, mari kita cuba lagi sekali Cikgu Cuba Siti. lagi sekali Okey, tu. mungkin Boleh, mereka sila. kurang faham. Okey, Mira pun boleh cuba. Boleh, ya. okey. Ready? 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Okey, itu dia pergerakan yang Ya, membentuk huruf pergerakan C. membentuk huruf C. Dan pergerakan ni yang saya perasan menggunakan gerakan tangan kan, kaki biasa saja jalan Ya, biasa. menapak saja. Tangan yang lain sikit. Dia ibarat dia menjemput. Jemput Dia sudi. kita panggil menjemput. Menjemput okey. sudi. Faham. Okey, ini jemput sudi. Ya. Bagaimana pula dengan seterusnya cikgu? Terteruskan. Okey. Seterusnya adalah tumpang sendeng. Okey, tumpang sendeng ialah dalam ragam tumpang sendeng ni sama juga kita menggunakan langkah silang. Okey, langkah silang kita akan ke kanan, kaki kanan ke kanan. Okey. Untuk kaki kanan ke kanan dan tangan kiri yang akan naik. Okey. Okey. Okey, kita cuba ya. Okey. Kita fokus kepada kaki dulu. 1 2. Ini untuk kaki. Baik. Okey. Ready? Okey. 5 6 7 8. 1 2. Okey. Kalau patah balik 3 3 4 5 6 6. Okey. 7 8. Okey, masa kita buat kaki disilang ni badan kita mesti menghadap penjuru. Okey. Penjuru. Okey, bagaimana pula keadaan tangan yang digunakan? Okey, kalau tangan dia ditarik di sisi. Okey. Okey, tarik di sisi ke dada. Okey. Tarik di sisi ke dada. Sama juga di Sebelah sebaliknya. sini sama juga, Ya. letak dada juga. Ya. Baik, ini ialah tumpang sending cikgu Ya. kan? Okey cikgu, kita ada banyak lagi ragam yang kita nak belajar Ya, lepas ya. ini. Ya, ya. Kita berhenti berehat seketika cikgu sambil-sambil saya nak praktis tadi yang ragam kita dah belajar ni. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
kembali kita di Mahir. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah belajar 4 ragam dan ada lagi 4 ragam. Tapi ragam yang terakhir kita belajar sebelum berehat tadi iaitu tumpang sending belum habis lagi cikgu kan? Ya. Baru sikit tu. Ya, Okey. Sambungannya cikgu bagaimana? Okey, untuk tadi saya ada tunjuk teknik tangan. Bagaimana dia ditarik dan di sebaliknya. Sekarang kita cuba dengan kiraan. Ya. Okey, kita cuba ya. Okey. Penonton rumah, okey Mira semua ready ya? Ya, ready cikgu. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, boleh? Boleh. Penonton rumah boleh? Okey, kita cuba lagi sekali. Kita cuba lagi sekali ya. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk ragam ni, keadaan untuk perempuan bila ditarik, dia disingsing kain. Dia macam Pegang bila kain. kita pegang kain tu, kita akan macam ni kan, Okey. adab. Okey, kalau Untuk lelaki pula tangan di belakang. Okey, dan Okey. tangan di macam di faras dia. Okey, Okey. tukar tangan dia. Okey, yang bila ditarik tu lelaki tangan belakang disimpankan. Okey. baik. Seterusnya ialah pusing jaga dan pusing malu. Okey, ragam ni dilakukan selalunya secara berpasangan. Okey, dan kalau kita tengok ragam pusing jaga ni dengan pusing malu ni, kalau perempuan hanya pusing malu dilakukan. Kalau untuk lelaki pula hanya pusing jaga. Okey, Baik. Cikgu Okey. Siti, saya akan menunjukkan pusing jaga. Pusing jaga macam ni, tangan dia begitu saja. Okey, untuk pergerakan dia, okey, perlu Silang. cucuk. Cucuk ke sini. Cucuk sini dan diangkat dan berpusing. Oh. Okey, pergerakan dia. Okey, ready? Okey. Cikgu Siti boleh terangkan Untuk pasal pusing perempuan malu? Pula, okey, untuk ragam pusing malu dia ada 1 kali 8 untuk menghabiskan gerak. Okey, pada kiraan 1 hingga 4 kita akan cocok sama juga dengan lelaki. Cuma perempuan direndahkan sikitlah. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4. 5 dia pusing. 6, 7, 8. Ha. Ni namanya pusing malu. Okey. Muka dicondongkan sikit. Ke sini cikgu. Okey. Okey, lagi sekali. Okey. Okey, kita cuba tangan je dulu Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, bagaimana pula dengan kaki? Okey, kaki hanyalah berjalan menapak dengan membentuk huruf S. Oh, S. Okey, S. Okey. yang betul, Tadi S. C. Tadi Ya. C, ni S pula. Okey. Macam mana tu cikgu dengan pergerakan kaki tu? Okey. Okey, saya dengan Cikgu Siti akan membuatkan pergerakan pusing jaga bagi lelaki dan pusing malu bagi wanita. Boleh. Okey, kita mula Cikgu Siti. Ya, ya. Okey, ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira dan penonton-penonton di rumah dapat? Dapat. Okey, sekarang kita patah balik. Okey, kita Okey. cuba lagi sekali. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cikgu, saya dah faham dah kenapa dia bagi nama pusing malu tu. Ya. Mungkin sebab kita tutup muka kita Ya, ya, cikgu. dia pusing ya. malu sikit bagi wanita dalam adab dalam persembahan menunjukkan ciri seorang wanita Melayu. Okey. betul. Cikgu Siti kita teruskan. Okey, ragam yang sebelum terakhir ialah menolak ombak. Okey, ragam menolak ombak kita menggunakan teknik kaki. Langkah berhempas. Okey, kita cuba dulu kaki ya. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah kaki sahaja dulu. Ya. Okey, bagaimana pula dengan tangan? Okey, tangan dia di paras pinggang untuk Perempuan dan paras bahu untuk lelaki. Mira. Okey, bila kita melakukan gerak ini dia ada sedikit tolak.
Okey. Ya, tolak ke depan, tolak ke belakang. Sebab itu dipanggil menolak Ya. ombak. Okey. Ragam Okey. menolak ombak tu bermaksud kita tolak macam menolak. Menolak. Okey. Ya. Ini kalau perempuan, kalau lelaki macam mana cikgu? Sama juga lelaki juga tangan dia macam ni juga dan pergerakan dia 1 2 3 4. Oh. Ya, Lepas tu dia terus sama sambung juga, lah. cuma Sama je, cuma lelaki perbezaannya dia dari tangan. segi paras tangan. Tangan saja. Okey, baik. Okey. Kita cuba ya Kita cuba, dengan kiraan penonton di rumah. Okey, ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Okey. Okey. Dapat Okey. tak? Dapat tak penonton di rumah? Tak dapat. Saya pun dapatlah macam ni. Ke depan Okey, belakang kan kalau- menolak ombak. Okey. Kalau tak dapat kita cuba ulang balik semula lagi Cikgu Siti. sekali ya, kita cuba Okey, lagi kita sekali. Cuba Boleh. sekali menolak ombak macam mana? Okey. Okey, ready? 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat? Okey. 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 Dan ragam yang terakhir dipanggil tumpang lalu. Lalu. Okey, tumpang lalu ni dia boleh di permulaan, di pertengahan sama ada nak tukar pola, transisi ataupun di akhir nak keluar pentas. Ikut kreativiti seseorang lah. Okey, untuk ragam tumpang lalu ni dia ada kiraan laju menggunakan cara yang laju dan boleh secara perlahan. Okey, kita cuba dulu secara kiraan yang perlahan. Perlahan. Okey, Okey. kita cuba sama-sama. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Itu kiraan. Dia tumpang lalu menampak ni. saja berjalan. Okey. Tangan macam ni cikgu. Ya, Ya. untuk perempuan. Okey. Lelaki? Lelaki begitu, begitu ni pun Tangan boleh. belakang. Ya. Tangan belakang. Okey. Baik. Ini saya Okey. suka. Okey, Okey. kita cuba lagi sekali ya, kiraan perlahan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okey, bagaimana pula kalau kita buat dengan kiraan yang laju tempo dia? Okey. Okey, kita cuba. Kita cuba. Okey. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2. Oh, laju ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Ini tak sempat tu lalu cikgu laju. Sebab Okey. kalau untuk pengetahuan Mira dan anak-anak murid di luar sana ya. Okey, dalam kiraan tempo tarian kita ada tempo perlahan dan kita ada tempo laju. Laju. Dalam satu-satu persembahan itulah untuk menunjukkan bahawa ada kadang-kadang kita punya pergerakan tu ada perlahan dan ada Yang laju. laju. Sebab itu dia ada tempo perlahan dan tempo laju. Habis tu kalau dalam tarian inang tu cikgu, untuk yang ragam tumpang lalu ni, ada dua-dua ke? Laju dan perlahan ataupun salah satu je? Dia boleh sebenarnya, boleh ikut kreativiti Ya. koreografer lah. Jika contoh dia kalau Mira ya untuk pengetahuan Mira dan anak-anak murid semua ya di luar sana, okey dalam tumpang lalu tadi, ragam tumpang lalu boleh dilakukan pada struktur persembahan masuk panggung ataupun dipanggil masuk pentas. Okey, pada waktu itu mungkin boleh digunakan tempo perlahan dan di dalam struktur persembahan itu sendiri kita menggunakan, betul tak Cikgu Siti, kita Ya, menggunakan betul. tumpang lalu. Tumpang lalu yang laju. Okey. Okey, seterusnya Okey, seterusnya ialah pola Pola lantai. lantai. Okey, ini adalah contoh pola lantai yang dalam tarian Tarian lah, Melayu. tarian Melayu. Okey, yang pertama ialah pola lantai kayu manis melintang. Okey, Okey. dibentuk dia macam nilah, secara melintang. Yang kedua ialah kayu manis menegak dan yang ketiga kayu manis serong. Okey. Dan seterusnya ialah bunga lawang. Bunga lawang ni adalah pola lantai dua bulatan. Bulatan kecil di dalam dan bulatan besar di luar. besar. Okey. Itu Bunga dalam- lawang Ya, Ya, bentuk bunga dia seperti lawang. bunga lawang. Okey, baik. okey. Seterusnya ialah semut beriring. Semut beriring dia membentuk zigzag. Okey, seperti begini ya. 1 2 3 4 5 Ya. 6
7, 8. Okey. Begitulah Mira. Zigzag Dia macam tu. seiring. Macam ya, betul. zigzag, bentuk zigzag. Okay, Okey. seterusnya Cikgu Siti. Okey, yang terakhir ialah pucuk rebung. Ini adalah contoh pola lantai yang terdapat dalam tarian Inang lah. Tetapi terdapat banyak lagi pola lantai mengikut kreativiti koreografer itulah. Ya, bergantung pada Kepada- kod rentak jaga lagu dia juga dan kan. koreografi ya. itu sendiri untuk membuat skor-skor dalam skor tari dia dalam persembahan dia. Okey, baik. Cikgu, sekarang ni kita dah belajar, dah faham dah ragam tari ada 8 ni. Kita dah master dah ni. Okey, lepas tu kita pun dah tahu pola lantai, kita nak susun penari kita bagaimana kan. Dan saya tanya juga tentang pakaian penari ni. Kostum dia macam saya pakai sekarang ni kan cikgu. Ini macam mana ni? Okey. Apa dia bagi nama pakaian ni? Okey, baik untuk pengetahuan semua anak murid di luar sana dan Mira dan Cikgu Siti kita ada 2 busana yang biasa kita gunakan lah. Okey, kalau kita lihat di sini lelaki menggunakan busana memperagakan busana Melayu, cekak musang Okey, dan menggunakan 5 butang Okey, untuk pengetahuan Mira dan anak murid semua di luar sana apa maksud 5 butang ni? Okey, bermaksud rukun Islam kita yang 5 itu. Wow. Begitu telitinya ataupun ciptaan orang di zaman dahulu mengenai busana. Kenapa diterapkan 5 butang? Kalau Mira tengok sendiri dekat busana lelaki Johor satu. Kenapa satu? Dia punya butang kerana Tuhan yang satu. Wow. Kita berpegang pada prinsip hidup kita pada Tuhan yang satu. Sebab dia itu satu. Okey, disertakan dengan samping. Kenapa samping tu di pinggang? Okey, kerana anak-anak murid dan Mira untuk pengetahuan Mira dan anak-anak murid di luar sana samping ini untuk menjaga kehormatan seorang lelaki di dalam pemakaian busana itu sendiri, menutup maruah seorang lelaki. Okey, kita beralih kepada perempuan. Ini dipanggil kebaya kebaya labuh dengan kain. Okey, dan disertai dengan aksesori prop itu selendang. Yang macam saya pakai sekarang dah cikgu, selendang ni. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid di luar sana dan Mira sendiri, pemakaian ini dipanggil kain dagang. Kain dagang. Kain dagang, boleh juga diletakkan di bahagian kepala. Atas kepala. Kain Betul. dagang dan digunakan sebagai prop untuk persembahan itu. Dan prop ini Cikgu Siti kita perlu gunakan sepenuhnya dalam persembahan itu. Either kita guna di sini dan mungkin kita boleh letak di kepala untuk menunjukkan betapa pergerakan wanita di zaman dahulu. Okey, dan aksesori ini adalah doko dan kerongsang. Untuk kepala pula kita gunakan bunga dan cucuk sanggul Bunga ni diletakkan di sebelah kanan sebanyak Maaf, kiri. kiri. Sebelah kiri dan seterusnya cucuk sanggul di sebelah kanan. Dan bilangan dia mestilah ganjil. Okey, kenapa kena ganjil cikgu? Ada ke syaratnya ke ataupun itu dia macam mana? daripada dulu memang dia ganjil dan terletak either 1 kita boleh guna 3 ataupun 5. Baik. Dia mesti ganjil. Dan rambut tu kena diikat rapi Sanggup, supaya kemas kan. Baik, itu dia tentang pakaian untuk tarian Inang ni yang macam saya pakai sekarang ni. Rupanya ini kain dagang. Ya, Baru kain saya dagang. tahu. Okey cikgu, sekarang kita dah faham ragam tari, pola lantai dan juga pakaian untuk penari tarian Inang ni cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Tuai padi antara masa, esok jangan layu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir. Cikgu, untuk segmen terakhir ni, mungkin Cikgu Azmi ataupun Cikgu Siti boleh buat sedikit kesimpulan ataupun rumusan apa yang kita dah belajar sepanjang 1 jam ni, Cikgu. Okey, murid-murid semua,
dan Mira sendiri. Ya. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah tarian inang. Asas tarian inang dalam tahap sekolah menengah rendah dan tingkatan 1 dalam subjek tingkatan 1. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah sejarah, asal usul, tokoh atau pengamal dalam tarian inang itu sendiri ya. Lepas tu kita belajar teknik pergerakan tangan, teknik pergerakan kaki, dan kita belajar seterusnya kita belajar pasal ragam ya. Kita ada ragam lagam asas, ragam lenggang lambung angin, kita ada ragam jemput sudi. Okey, lepas tu kita ada tumpang sending. Okey. Kita ada pusing jaga ya Mira untuk lelaki dan pusing malu untuk perempuan, menolak ombak dan air sekali. Kita belajar tumpang lalu. Okey, seterusnya kita belajar pasal pola lantai. Kita ada pola lantai kayu manis, kita ada bunga lawang, semut beirin dan pucuk rebung. Okey, seterusnya saya terangkan tadi iaitu busana ya, busana dalam tarian inang busana dalam tarian inang untuk lelaki dan untuk perempuan. Okey, Cikgu Siti ada tak nak sambung pasal busana kita tadi? Okey, saya nak conclusionkan Ya, saya. Okey, untuk pengetahuan penonton di rumah ya, Sekolah Seni Malaysia Perak terletak di Sungai Sipol. Okey, untuk pengetahuan dari untuk subjek seni tari itu Ya, sendiri, saya. seni tari tarian inang, pelajar-pelajar sekolah seni tak kisah daripada bidang muzik, teater, visual maupun bidang tari wajib mempelajari tarian inang. Oh, wajib, Cikgu? Wajib. Okey, berapa umur dia, Cikgu Siti? Sehingga pada tingkatan 1 dan wajib mempelajari tarian sehingga ke tingkatan 3. 3. Ya. Macam mana tingkatan 4 dengan 5, Cikgu Siti? Tingkatan 4 diorang murid-murid sekolah seni Malaysia akan ke bidang masing-masing ataupun minat yang diorang akan terdapat beri. 2 bidang yang untuk pengetahuan Mira dan pelajar-pelajar di luar sana, terdapat 2 bidang utama di dalam menengah atas tingkatan 4 dan 5, iaitu bidang seni persembahan dan kita ada bidang seni visual ya Mira. Okey, bahagian untuk seni persembahan kita ada seni tari ya anak murid semua. Kita ada seni teater dan kita ada seni muzik. Okey, untuk seni visual pula kita ada reka bentuk dan kita ada seni halus dan kita ada komputer grafik. Wah, banyak betul cikgu kos ataupun bidang yang ditawarkan. Ya. Cikgu, bila cikgu bercerita tentang seni tari ni atas meja ni ada satu buku teks ni cikgu. Jadi buku ni cikgu, adakah diguna pakai di sekolah untuk murid-murid ke bagaimana? Okey, untuk pengetahuan Mira dan penonton-penonton di luar sana dan anak-anak murid saya, okey, untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk memasuki Sekolah Seni Malaysia Perak, okey, anda akan belajar di tingkatan 1 seni tari ya, semua bidang. Maksudnya semua pelajar yang mengambil cabang-cabang bidang yang Cikgu Siti cerita tadi yang keempat-empat harus mempelajari mata pelajaran seni tari. Baik, itu dia. Saya belajar 1 jam dengan cikgu ni pun dah rasa seronok. Apatah lagi memang mereka yang belajar secara khusus seni tari ni kan. Jadi kepada anda, terutama sekali golongan remaja yang cinta kepada seni warisan ni, saya sangat salute kepada anda dan tahniah. Kan sebab ini merupakan warisan bangsa. Kalau bukan kita yang naikkan dan martabatkan, siapa lagi kan cikgu? Ya, betul Mira. Okey, dan cikgu saya difahamkan di penutup ni cikgu nak buat satu tarian istimewa. Nah, kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah dengan menggunakan segala ragam yang kita dah belajar dan juga pola lantai yang cikgu dah terangkan tadi kan cikgu? Saya. Bye. Assalamualaikum. Silakan cikgu.